David atau Faraday sedang memandu di Jalan Lake Herman bersama teman wanitanya Betty Lou Jensen. Kedua-dua merpati sejoli ini sedang merancang untuk pergi ke sebuah konsert yang dianjurkan Sekolah Tinggi Hogan. Pada jam 10.15 malam, Faraday berhenti di tepi jalan tidak jauh daripada sebuah stesen minyak. Tempat ini agak sunyi, sangat sesuai untuk berasmara. Tetapi 45 menit kemudian, mayat mereka ditemui Stella Bogus yang terus membuat laporan polis. Sejak hari itu, Bandar Benicia mendapat perhatian seluruh Amerika Syarikat. Faraday dan Jensen masih belum melangkau usia 20-an, masih mentah dan muda. Faraday ditinggalkan dalam keadaan berlumuran dengan darah sendiri. Jensen pula sempat lari dalam 10 meter tetapi ditembak 5 kali. 7 bulan pihak polis berhempas pulas coba menyelesaikan kes mengejutkan ini. Sementara itu keluarga Faraday dan Jensen meratapi pemergian anak kesayangan mereka. Pada 4 Julai 1969 pula, Amerika Syarikat menyambut hari kemerdekaan yang mesti gilang gemilang. Semua orang mendapat cuti umum di seluruh negara. Jadi, Michael Renaud Mejau dan Darlene Elizabeth Ferrin menghentikan kereta di Blue Rock Springs Park yang terletak 6.4 km daripada Lake Herman. Sebuah kereta kemudian berhenti di tepi mereka, tetapi tiba-tiba memandu terus. 10 menit kemudian, kereta tersebut kembali. Pemandunya turun membawa lampu solo dan sepucuk lagas 9 mm. 5 das tembakan dilepaskan. Pemandu tersebut sudah berjalan pergi sebelum terdengar Mejau berhenti. Dia kembali untuk menembak 2 kali setiap seorang. Sejam kemudian seorang lelaki mengaku bertanggung jawab kepada pihak polis melalui talian telepon. Dia juga mengaku membunuh Jensen dan Faraday, dan pihak polis sempat menjejak talian tersebut ke telepon awam di sebuah stesen minyak antara Springs Road dan Tuolumne, tidak jauh daripada rumah Ferrin yang meninggal dunia di hospital. Mejau walau bagaimanapun terselamat walaupun ditembak di bahagian muka, dada, dan leher. Tetapi, ingatannya tentang pembunuh tersebut agak samar-samar. Mungkin dalam 30 tahun, 90 kg dan 1.7 meter tinggi, tetapi etnik Kaukasia, kulit cerah dengan rambut keriting pendek. Hampir sebulan kemudian, seorang lelaki mengantar sepucuk surat layang kepada San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner, dan Vallejo Times Herald. Setiap media cetak mendapat 1/3 daripada surat penuh yang mahu disampaikan pembunuh, tetapi surat penuh ini perlu diselesaikan karena dalam bentuk kriptogram. 408 simbol ini dihantar dalam bentuk kode, disertakan juga arti abjad bagi setiap simbol. Pihak media dikehendaki menyelesaikan maksud di sebalik kode ini. Dan pembunuh meminta supaya pihak media cetakkan kode ini, kalau tidak dia akan teruskan membunuh orang tanpa henti. Setelah menyelesaikan dan meneliti maksud di sebalik kode ini, semua sadar bahwa pembunuh ini benar-benar tidak stabil atau gila, karena mesejnya penuh dengan kesalahan tata bahasa dan ejaan. Ini terjemahan bagi petikan di atas. Aku suka membunuh orang karena sangat menyeronokkan, lebih seronok daripada membunuh hewan liar di dalam hutan, karena manusia ialah hewan paling bahaya. Untuk bunuh sesuatu yang mengujakan, aku lagi seronok daripada berasmara dengan perempuan. Paling seronok ialah bila aku mati nanti, aku akan dilahirkan semula di surga dan semua yang aku bunuh akan jadi hamba aku. Aku takkan beritahu nama aku, karena kalian akan coba melengahkan aku, atau di puncak himpunan hamba dalam alam akhirat aku. Tidak dapat diterjemahkan. Ketiga-tiga media menerbitkan kode tersebut. San Francisco Chronicle menaikkan artikel berbaur ugutan daripada ketua polis Vallejo yang meminta pembunuh hantar surat lagi. Seminggu kemudian, pembunuh memenuhi permintaan ketua polis. Examiner menerima sepucuk surat. This is the Zodiac speaking. Buat pertama kali, nama Zodiac disebut, dan pihak polis mula memandang serius, karena Zodiac menceritakan habis tentang pembunuhan Faraday, Ferrin, dan Jensen begitu rapi, bersama juga dengan maklumat belum diberitahu kepada orang awam. Ini bermakna pengantar surat ini memang pembunuh yang dicari-cari. 7 orang menjadi mangsa Zodiac antara 1968 hingga 1969. 2 daripadanya terselamat, yaitu Michael Mejau dan kemudian Brian Kelvin Hartnell yang ditikam 8 kali di belakang. Semua mangsa Zodiac terdiri daripada golongan anak muda, tetapi Zodiac mengaku membunuh 37 orang, termasuk semua kes sedia ada sejak 1963 lagi. Semakin lama, Zodiac seolah-olah tidak stabil. Dia mengantar surat kepada Chronicle dengan sebuah kad. Chronicle digesak menerbitkan kad ini. Jika enggan, Zodiac akan mengebom sebuah bus. Ramai orang menjadi suspek polis. Tetapi seorang pun tidak mampu didakwa.
karena kekurangan bukti yang barangkali mereka tidak buat pun. Sebahagian besar daripada suspek ini menghadapi masalah mental, seperti gangguan bipolar, gangguan impuls kontrol, dan skizofrenia contohnya. Zodiac walau bagaimanapun sudah tidak mengirimkan surat selepas 29 Januari 1974. Dalam surat tersebut, beliau berkata, "Aku bersamaan 37, polis San Francisco kosong." Ini menunjukkan bahwa Zodiac telah membunuh 37 orang yang gagal dilindungi polis. Sehingga hari ini, pembunuh Zodiac tidak ditangkap. Sudah 47 tahun sejak surat terakhir diutuskan, bermakna Zodiac mungkin telah meninggal dunia.